لا هرب من المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شغل الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. Tajawab. Wajah. Lain huzur lain. Tidak lain. Ada pun qadar yang wajib. Baca lah baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ahlul 'uqdatam min lisani. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala la yashuddu situ an qablatihi maqdurun wa la ya'zubu an 'ilmihi tasariful umuri, dan tiada keluar daripada qudratullah ta'ala segala makdur, mana benda yang ditakdirkan. Yang ni apa dia makdur? Sekalian khalaik, sekalian makhluk. Semua makhluk minal makdurat, mana benda yang telah dikadarkan oleh Ta'ala pada azali lagi siap. Allah. Dan tiada sunyi daripada ilmu Allah Ta'ala. Semua kejadian makhluk dalam ilmu Allah Ta'ala dan dalam genggaman kekuasaan Allah Ta'ala, dan segala perkara makhluk ini. Jadi maknanya dia tak lepas daripada ta'aluk kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Al-qudrah wal iradah muta'alliqatani bi jami'il mumkinat. Mana kudrat dan iradat bertakluk, mana berperanan daripada semua mungkinat, mana semua jaizat atau semua makhlukat, mana semua makhluk ya di dalam genggaman kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satu pun yang terlepas. Kalau terlepas, batal makna ketuhanan. Ya. Kalau batal makna ketuhanan, tak ada alam ni lah. Jadi kewujudan alam semua ni menunjukkan bahawa semua dalam genggaman kuasa Allah Ta'ala dan dalam ilmu Allah Ta'ala. Ta'aluk kudrat dipanggil ta'aluk apa? Ta'aluk taksir, mana memberi kesan, ya, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada, dah ada dipindah balik kepada tiada. Itu semua dia punya, ya. Itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah kita pegang begitu. Cuma dalam ulama sufi dia naik satu peringkat untuk kita bukan sekadar etikad, tapi kita memandang, merasakan zauq mungkin. Yang kedua, tak sunyi daripada ilmu. Wala ya'zubu an ilmih tasariful umur, mana tidak sunyi dalam ilmu Allah Ta'ala segala kelakuan perkara makhluk, ya. Tidak satu benda pun yang terlindung. Bahkan sebelum ada segala makhluk dah siap. Kita pun makhluk yang hina, yang lemah, yang dhaif, fakir ni pun dalam membuat satu benda, sebelum buat dah ada dalam kepala kita kan. Kita nak buat rumah, ya, sebelum buat rumah ni dah ada dalam kepala kita. Berapa pesen nak buat, setingkat, 2 tingkat, ya. Panjang mana, besar mana, lebar mana, berapa bilik, semua siap. Belum ada lagi. Itu makhluk kita.
Allah Ta'ala lagi lah. Sebelum lagi ada makhluk, dah ada dalam ilmu dia, inkishaf. Ya. Ilmu Ta'ala ta'aluk kepada minal wajibat wal mustahilat wal jaizat. Dia bertakluk kepada semua makhluk. Benda wajib, zat dia tahu. Ya, bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Segala mustahilat mana dia tahu tidak ada dan tak berlaku pada Ta'ala. Segala naqais, kekurangan. Dan jaizat segala makhluk. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Zahir batinnya sebelum ada, semua siap. Guna untuk mengawal amalan kita pula, cukup bagi kita Tuhan dah tahu. Ya. Wa kafa billahi alimah. Cukup bagi kita Tuhan telah mengetahui. Tak payah kita nak buat amal nak suruh orang tahu. Ya, itu merosakkan kita. Man lam yakna bi ilmillah la mahalata an yadkhala alaihi riya. Barang siapa beramal, dia tak cukup Tuhan dah tahu, dia nak suruh orang tahu, confirm dia kena penyakit riya. Yang membatalkan segala pahala amalan dia tadi, ya. Jadi setiap saat kita dikehendaki mengingati. Sebab itu bila sebut Allah ismu li zatin wajibal wujud, bila zat mana dia tak sunni la yakhlu an sifat. Sebab kita guna ismu zat zikir tu besar. Ya, ulama dia makna isyari. Alif, lam, he. Ada 4 huruf. Ada isyarat kepada apa? Ia adalah sifat, asma, af'al, ya, dan zat. Maknanya diisyarat kepada 4. Disebut di nama Allah masuk semua sekali. Jadi suruh kita ni mulazamatu zik, lazimkan zikir supaya kita sentiasa sedar. Yang kita ditilik pandang oleh didengar, disamak dan basar ni. Dan kita dalam perungkupan ilmu Tuhan tak lepas. Di mana saja kita berada, kita dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua boleh makna memainkan peranan untuk menyucikan batin hati dia supaya jangan jadi ghaflah, lalai yang boleh membawa dia kepada terjun kepada mungkar, maksiat dan seumpamanya. Kemudian la tuhsa maqduratuhu wa la tatanahi ma'lumatuhu. Dan tidak dapat dibilang makdur Allah Ta'ala itu, yakni makhluk Allah Ta'ala ini, dan tiada dapat dihinggakan akan segala maklumat Allah Ta'ala. Segala benda yang masuk dalam maklumat, takluk ilmu Ta'ala sebagai takluk inkishaf. Ilmu takluk dia apa? Inkishaf. Ada satu benda pun yang tersembunyi daripada ilmu Ta'ala. Dulu, sedang, akan datang semua masuk dalam ilmu dia. Itulah hebatnya ilmu Allah SWT yang qadim, lagi pula baqi. Qadim mana sedia kala, baqi mana dia kekal selama-lamanya. Maksudnya apa? Tiada dapat dibilang makhluk Allah Ta'ala itu kerana apa? Syurga disertakan dengan nikmatnya kekal. Jadi kita tak boleh nak hasar. Kalau dunia ni mungkin ada tarikh akhir. Setengah daripada makhluk Allah Ta'ala ialah al-jannah. Maka syurga Allah Ta'ala kekal kan. Kita nak kira macam mana, tak ada had. Ya, kekal selama-lamanya. Maka kekal syurga dengan kekal Allah Ta'ala sama? Tak sama. Kekal Allah Ta'ala ialah kekal yang hakiki. Adapun kekal surga, kekal yang arid. Mana Tuhan dah janji nak kekal kan. Mana kalau Tuhan nak habis kan, boleh, tak ada apa. Ya, itu kuasa besar dia. Cuma dia dah janji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah Ta'ala tak menyalahi janji. Kerana syurga segala nikmatnya kekal, ya, yang tiada terhingga. Dan neraka pula serta segala seksanya kekal, tiada terhingga. Itulah hebatnya. Dua benda yang sangat hebat. Nikmat sebenar-benar adalah di sana. Azab sebenar-benar pun adalah di sana. Di sini sekejap je. Kalau azab pun Nabi kita mati dah habis dah. Kan? Sana tak ada. Ya, rumah terbakar, mati kawan tu, gentung habis dah. Riwayat hidup dia, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adapun akhirat tak ada. Dia terbakar, hidup balik. Dia tak mati. Ulama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiada kali hancur kulit penghuni neraka, dibaham neraka, badalnahum juludan ghairaha. Kami ganti kulit yang lain. Tak hancur lagi, ganti kulit lain. Ya. Sebab apabila ahli syurga semua dah ke syurga, ahli neraka semua ke neraka, maka al-maut disembelih oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, maut tu disembelih ala surati kabshin, di atas rupa seekor kibas. Adalah serupakan maut tu. Semacam rupa kibas disembelih. Ini isyarat kepada apa? Lepas ni tak ada mati-mati lagi. Kalau
Kalau nikmat terus, kalau azab teruslah. Allah. Itu maknanya besar kehidupan di sana. Sebab tu Nabi menyatakan la aish illa al-aishul akhirah. Tidak ada kehidupan sebenar melainkan kehidupan di sana. Ya, kehidupan sebenar adalah di sana. Allah. Dan kehidupan di sana pula jenis kehidupan yang akal tak boleh nak idrak, dia tak boleh tangkap. Al-haya ma'dal mamat mimma lam yudrakul aql. Kehidupan di sana sengaja kehidupan yang tak oleh akal kita yang singkat nak jangkau, tak boleh. Dia punya kehebatan nisbah nikmat atau nisbah azab cukup dahsyat. Dia makin naik. Dunia dia turun dan nikmat turun-turun, lepas tu kita pun mati. Azab itu juga habis dia mati habis. Ada sana tak ada. Ya, dia kekal selama-lamanya. Sebab tu kita kena apa? Menjaga benda yang kekal. Jangan kita asyik benda yang nak ditinggal. Mengumpul benda nak ditinggal, tertinggal benda nak dibawa. Ini sebodoh-bodoh manusia. Ya, dia nak tinggal benda tu, dia kisah dengan benda yang nak tinggal. Tiba-tiba benda yang nak dihadap depan cukup besar, sampai saat dia besok terperanjat besar lah dia. Ya. Sebab tu orang cerdik, Nabi kata apa? Ya. Iaitulah orang yang membuat pertimbangan di sana. Sentiasa mengerjakan amal yang sah. Al-Qayyis mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Al-Qayyis mana orang yang pintar, yang cerdik. Ila mandana aidana aiman hasabah. Mereka sentiasa muhasabah diri. Kemudian wa amila lima ba'dal maut, dia mempersiapkan amalan untuk dia balik kembali menghadap Allah Taala di akhirat esok. Ya. Sebab Nabi kata abna adam ati arabbak fatusamma aqilan wala tu'si wala ta'sihi fatusamma jahilan. Wahai anak Adam, sila beri ketaatan yang sebenarnya kepada Allah Taala, maka kamu disenaraikan, dinamakan putusamma aqilan, orang yang cerdik, yang pintar, bijak, bistari, kan. Wala ta'sihi, jangan cuba-cuba kamu nak derhaka Allah Taala. Patusamma jahilan, maka kamu dikategorikan orang yang paling jahil. Sebab dia menempa untuk mengazab diri sendiri maknanya. Betul, apa saja kerja yang nak buat, kita kena muhasabah dengan sana. Ya, iza arata an taf'ala amra fatadabbar akibatah. Fa in kana khairan famdi. Wa in kana syarra fantahi. Itu kalam jami' daripada Rasulullah SAW. Ringkas padat. Iza arata an taf'ala amra. Bila kamu nak melakukan satu kerja, buat program perancangan kita, ya, maka Nabi kata fatadabbar akibatah. Sila tadabbur, fikir, semak balik apa kesan dia ketika kita menghadap Allah Taala besok. Wa in kana khairan, kalau benda ni bawa selamat kita di sana, pamdi, sila teruskan. Wa in kana syarran, kalau sebaliknya benda tu buruk, jawab dia pantahi, sila berhenti. Ya, sebab bimbang-bimbang, kalau buruk tengah-tengah buat, habis. Sebab tu kata kebajikan walaupun sedikit kita buat, kejahatan walaupun sedikit jangan buat. Takut tengah buat malaikat maut sampai habis. Dia khatam dengan su'ul khatimah, na'udzubillah. Begitu pula lah tiada dapat dihinggakan akan segala maklum Allah. Segala benda yang masuk dalam ilmu Allah Ta'ala tidak boleh dihasarkan. Kerana ilmu Allah Ta'ala itu tiada dapat dihinggakan. Sebab ia takluk kepada segala yang wajib. Kudrat ilmu Tuhan dia takluk kepada apa? Wajib. Wajibat, mustahilat, jaizat. Mana wajib apa? Zat dan sifat dia. Maka zat dan sifat Allah Ta'ala, ya, benda yang baqi, yang kekal, bersifat dengan baqa'. Dia tak ada, tak akan habis, tidak akan luput, tidak akan binasa selama-lamanya. Ya. Apa makna baqa'? Ibaratun an-nafi adamin lahik. Itu makna baqa'. Kita mengaji sifat baqa' kan? Sengaja daripada sifat salbiah dengan mana insilaf. Maknanya ternapi. Bila kita itlak kata baqa' aja, terus kita faham. Ibaratun an-nafil adamin adamin lahik. Ibarat daripada ternapi, ketiadaan yang akan menghubungi di Tuhan, itu ternapi, tak berlaku. Ya, yang berlaku kat kita je akan berlaku. Maknanya apa? Menghubungi, mana akhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sebab ia takluk kepada segala wajib. Apa wajib? Sifat zat wa sifatillah ta'ala. Zat dan sifat ta'ala, benda yang wajib. Apa makna wajib sini? Sini wajib akal ya. Bukan wajib syarak. Tak kena wajib syarak kat Tuhan. Wajib syarak ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarkih. Benda yang diberi pahala besar bila kita buat dan azab dahsyat bila kita tinggal. Itu wajib syarak. Sini wajib akal. Apa makna wajib akal? Ma la yatasawwaru fil aqli
adamuhu, barang yang akan tak terima ketiadaannya. Dia mesti ada sentiasa. Itu maksud benda wajib. Dan benda mustahil dan segala yang jaiz, benda yang harus. Dan sekalian itu tiada baginya perhinggaan. Ya. Habis. Yang ketiga dia panggil al-ilm. Al-ilmu mana mengetahui. Kalau terjemah dengan makna pengetahuan lagi tepat. Ya. Dia nakkan makna masdar. Dia nakkan makna sifat. Kalau mengetahui, dia pergi pada takluk. Apabila dia ada pengetahuan, lalu ia ada beza kan? Apa beza mengetahui dengan pengetahuan? Mengetahui takluk. Adapun pengetahuan sifat. Ya. Ilmu dengan makna pengetahuan. Dengan ada pengetahuan, lalu ia mengetahui. Cuma dia terjemahan atas jalan tasammuh je lah. Nakkan sifat. Sebab apa? Tu terjemah dia itu. Mengetahui iaitu sifatun. Mana sifat? Sifat yang qadimah. Sifat yang qadim, mana yang sedia kala. Lagi pula azali. Qadim azali qaul mu'tamad makna sama. Dengan makna mala awwala lahu wujudiyan kana aw adamiyan. Itu makna qadim. Mana benda yang kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Zat dan sifat Allah Ta'ala. Termasuk sifat apa sini yang kita bincang? Ilmu. Mana dia ni kewujudan ilmu Allah Ta'ala tidak didahului oleh ketiadaan. Ya. Adapun segala khalaik makhluk, wujud kita, ilmu kita didahului oleh ketiadaan. Asal tak ada. Kan? Kemudian baru ada. Ini dipanggil apa? Hudus baharu. Tiap-tiap benda yang begini keadaan dia baru, dia berhajat kepada orang yang menjadikan dia, membaharukan dia. Kepada muhdis, iaitu kepada mewujud atau kepada fa'il, penjadi, pencipta dia. Adapun Allah Ta'ala tak berlaku itu. Bukan pesen Allah Ta'ala, pesen kita. Ya. Jadi ringkas dia apa? Tiap-tiap sifat yang layak dipakai oleh makhluk, maka fallahu mukhalifun bizalik. Allah Ta'ala mukhalafah dengan benda itu. Ya, Allah Ta'ala mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Laisa kamisli syai', dia tak serupa. Allah Ta'ala cara dia, kita cara kita. Sebab hakikat lain. Hakikat Allah Ta'ala wajib al-wujud. Hakikat kita mungkin al-wujud. Tidak ada satu garis pertemuan, tak ada. Tuhan Allah Ta'ala dengan cara dia maha hebat, maha dahsyat. Kita dengan cara kita yang dibalut dengan sifat kekurangan, kenaifan dan segala kelemahan yang berhajat. Allah Ta'ala tempat dihajati. Ya, Allah Ta'ala tempat bersandar. Kita yang menyandar. Kita bersandar kepada dia, berhajat pada dia. Ya. Ini Imam Ghazali style dia bawa gini. Setengah kita ngaji sifat tu dibikir satu-satu. Yang ni dikira style umum gitu. Sama juga sama dia. Kemudian wa annahu ta'ala alimun bi jami'il ma'lumat muhitun ilmuhu bima yajri min nukhumil ardin ila a'las samawat. Dan bahawasanya Allah Ta'ala wajib kita i'tikad pula bahawasanya Allah Ta'ala yang mengetahui, itu mana alimun, yang mengetahui ia dengan segala maklumat. Segala benda yang boleh diketahui semua masuk dalam ilmu Tuhan. Yang ni apa? Segala yang wajib. Maknanya Allah mengetahui akan zat dia dan sifat dia. Dengan bahawa zat dan sifat Ta'ala, Tuhan tahu dia bersifat dengan sedia, bersifat dengan kekal dan segala kesempurnaan. Itu tahu maknanya pada benda wajib. Dan segala mustahil, Allah Ta'ala tahu benda mustahil apa? Allah Ta'ala tahu bahawa segala kekurangan tidak ada di zat dia dan sifat dia. Itu makna benda mustahil. Ya. Dan segala yang jaiz dan segala benda yang harus. Segala benda harus, segala apa? Makhluk semua ni lah. Apa makna harus? Ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamu. Itu makna harus. Benda yang sah ada dan sah tak ada. Kalau kita kata dia ni ada, orang tak kata apa. Kalau dia kata dia ni tak ada, orang tak kata apa, orang terima. Dua-dua benda dia boleh terima. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Itu taraf kedudukan kita makhluk dia panggil jaiz. Maknanya apa? Harus. Harus bagi Tuhan nak mengada pun boleh, tak ada. Tiba-tiba Tuhan adakan kita. Ini nikmat apa dia panggil? Ijad. Nikmatul ijad wa nikmatul imdad. Semua makhluk ditenggelam, dirungkum oleh nikmatul ijad, nikmatul imdad.
Nikmat ijad mana Tuhan mengeluarkan kita daripada tak ada kepada ada. Nikmat besar tu mujur dikeluarkan. Itu pun duduk sementara. Jangan berasa nak duduk lama-lama. Tak ada siapa boleh tongkat langit, tuan-tuan. Ya, makin lama makin dekat garis penamat umur kita mana. Ya. Kemudian nikmatul imdad, nikmat madad, bantuan. Senapas demi senapas kita tarik nafas, kita hembus nafas, tu semua nikmat. Kalau dia tariknya nafas tak boleh hembus. Ya, dia hembus nafas nak tarik mengelupu. Macam orang kena apa? Asma apa kan? Oh, kesian tengok kan? Oh, nak tarik nafas tu. Ada jam tu habis, jantung pun dah. Jantung kita tu semua nikmat, dia gerak pak. Maka wajib kita syukur. Sebab tu bila dia naik nafas, alhamdulillah, kita zikir Allah. Dia hembus nafas, Allah. Dia zikir nafas jalan. Allah. Sentiasa. Ya. Ke dalam je orang pun tak dengar, kita dengar Ta'ala sentiasa. Sebab tu nikmat besar, dia padam juga habis tu. Ya. Kita sentiasa setiap saat dibalut oleh nikmat Allah Ta'ala. Sebab tu tak boleh nak kira nikmat Tuhan. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Tuhan, Allah Ta'ala kata tak ada muka manusia boleh hitung. Nikmat yang diberi tak, nikmat as-sarf dia paling. Tu pergi hospital macam-macam 1001 macam penyakit ada tuan. Ya, dalam masuk besi dah macam-macam, belah perut macam-macam. Kita tengok belakang kita tak ada benda tu. Tak apa besar. Terbayar kita kena bayar tuan. Ya, nikmat Tuhan tak terbayar kita. Itu sebab kita wajib kena syukur, syukur. Duduk kita kena orang balik, darah berjalan cepat gerak ni. Jantung berjalan cepat gerak ni. Ya. Dia boleh bergerak, boleh berjalan tu. Kalau dia padam ke habis tu. Semua dalam genggaman kuasa besar Allah Ta'ala. Maka sewajibnya kita bersyukur. Dan ilmunya itu meliputi pada sekalian yang berlaku. Tak ada satu benda yang berlaku perubahan dalam alam ni. Siang, malam, pagi, petang, bertukar, hujan, panas, ya. Pada badan kita pula macam-macam suhu turun, naik, sehat, semua dalam ilmu dia. Dia yang menyusun benda tu. Allahu yudabbirus samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Sila pandang dan rasakan pentadbiran Allah Ta'ala sehingga terasa besar dia tadi, kerdilnya diri kita. Ya. Sehingga kita rasa kewujudan dia, hilang wujud kita. Itu panggil fana. Ya, kita rasakan kuasa besar Tuhan, hilang kuasa makhluk. Pandang ilmu Tuhan, hilang ilmu makhluk dalam memandang ilmu Tuhan. Lenyapkan iradat makhluk dalam memandang iradat Allah Ta'ala. Lenyapkan kudrat makhluk dalam memandang kudratillah. Akhirnya apa? Lenyapkan kewujudan makhluk dalam memandang kewujudan Allah Ta'ala. Lenyap apa ni? Lenyap pada perasaan, bukan lenyap pada pandangan. Pandangan ada, kan dia kata tak ada, kau bohong tu ada lah. Itu mata dalam. Ya. Ada super tak ada tu maksud dia. Macam bayang kan? Bayang mata kasar nampak. Tapi kita kira tak bayang? Tak kira. Datang orang 4. Mana? Bayang 3. Oh ni gila bayang. Bayang tak kira. Sebab kewujudan bayang ialah kewujudan yang tidak diiktiraf. Sebab dia tergantung dengan benda je apa? Dengan kita lah. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia diam. Ya? Maka wujud macam tu kita tak pandang. Kita nak pandang wujud yang sebenar-benar. Dia tidak berkait dengan siapa, sebalik yang lain terkait dengan dia. Dia tidak memerlukan siapa, dia tidak terikat. Yang lain semua terikat. Yang itu sebenar, wujud yang hakiki. Siapa milik wujud itu? Tunggal. Wallahu Ta'ala. Ya, itu dia kata Allah Ta'ala itu tunggal. Tunggal wujudan dia, tunggal jawatan ketuhanan dia. Jawatan ketuhanan tak ada siapa ni. La ilaha. Tak ada al-ilah. Ketuhanan itu tak ada. Illallah, melainkan Ta'ala aja. Ya, maka tu, sebab tu kita kena apa? Tajdidkan iman kita dengan mulahazahkan kalimah la ilaha illallah. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jalan Nabi sebab tembak. Kan? Oh dia cuci. Bila hati dah bersih senang, sedap berlazat dia memandang kebesaran Allah Ta'ala. Ya, lazat tuan-tuan. Dia dapat memandang syuhud aja kehadrat Tuhan, hilang dunia, tak ada kat siapa lah. Ya, sebab seorang takkan sah bersifat dengan az-zuhdu selagi tidak dibukakan dia kemanisan dengan Tuhan. Terbuka dia lazat dengan Tuhan, dia tak ada heran ke dunia lain. Ya. Yang kita nampak dunia ni besar sebab apa? Sebab buta dengan Allah Ta'ala. Ya. Sebab tu matahari, ya, selagi bintang berkelip bermakna matahari belum terbit. Bila matahari terbit, bintang dah tak ada. Faham ya?
Selagi matahari makrifat tidak terbit, selagi itulah kita duduk pandang makhluk ni besar, terasa makhluk. Bila dia tuan tajalli je, pum, terbuka je habis semua ni. Itulah sifat yang dipakai oleh para arifin billah. Para awliya, dia sentiasa dengan Allah Ta'ala. Lazat nikmat yang tak boleh dikira. Ya. Boleh dapat? InsyaAllah. Semua boleh. Itu bukan makam Nabi tu. Itu makam risal, makam wilayah, semua boleh. Yang kata tak boleh, kalau tak boleh kan seolah kita melemahkan kuasa Allah Ta'ala. Ya, ada perompak penyamun jadi wali. Kita dah pernah merompak belum kan? Jadi maknanya kuasa besar dia boleh tarik sekejap. Allahu yajtabi ilaihi man yasha. Menarik akan orang dia kena. Dah satu jazbah dia dapat, harga dia lebih besar daripada amalan jin dan manusia seluruh ni. Tidak ada jazbah. Jazbah tarikan. Tarik je rohani dia ke hadrat dia, habis syaitan pun terpelanting, nafsu pun tercampak. Bila ada jazbah, pum. Orang dapat jazbah, dia tak heran ke orang lagi dah. Dia tak ada rasa malu, takut, orang tak ada. Direct kelazatan diterus ke hadrat Allah Ta'ala. Doa minta, Allahumma ja'alna minal muradin. Ya Allah, jadikan kami orang yang engkau tarik. Murad lain, murid lain. Murid kita pengen kat awam ni, kita rasa kita ada nak lagi. Nah, murad tak tuan tarik. Murad makna allazi yuradu. Orang yang dikendaki. Bila tuan kendaki, biar syaitan betul pelanting kan ni. Sama ada dia dapat sebelum, macam tukang sihir Fir'aun, tuan tarik aja habis. Dia diman boleh tak pasal dah. Fir'aun kata aku cencang dia tu. Pagi dia beriman, petang dia syahid. Apa? Jazbah. Jazbah penting. Itu doa Sayyid Ibrahim Ar-Rashidi, Allahumma ja'alna minal muradin. Jadikan kami orang yang engkau kendaki. Ya. Tuan kendak dia, tak ada siapa boleh nak halang mana. Allah. Wala ya'jubu an ilmihi misqalu zarratin fil ardi wala fis samai bal ya'lamu dabiban namlati saudai fil lailati zulmai ala sakhrati sammai wa yudrikul harakata dzar fi jawwil hawai wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan tersembunyi, tiada tersembunyi daripada ilmu Tuhan, satu pun tak tersembunyi. Ya, setimbang semut yang kecil, zarah tu benda paling kecil, debu kecil, sama ada di dalam bumi, dalam 7 lapis langit, 7 lapis bumi bawah tu, atau barangan di dalam langit, 7 lapis langit atas, semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Atau kena murakabah kan tuan-tuan ni, sentiasa murakabah kan benda tu. Bahawa hati dia hidup. Dan lagi Allah Ta'ala mengetahui akan gerak kaki semut yang amat kecil. Kaki semut kecil kan, yang sangat hitam pula. Semut tu dah ada kecil, dia pula hitam dalam malam yang amat kelam, di atas batu yang amat keras lagi licin. Kalau kita tu pun tak nampak kan, dah makna satu benda pun tak tersembunyi. La yakhfa alaihi syai'un. Dan mendapat Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan gerak semut yang kecil tadi itu atas sebutir debu, ya, di mana sajalah, terbang di udara ke apa, atom benda kecil, dan mengetahui ia akan segala rahsia yang khafi, yang tersembunyi dalam batin bagi batin hati, dan rahsia yang terlebih khafi, akhfa dia panggil, ilmu yang qadim. Bahkan bukan benda itu ada sebelum ada, dah ada dalam ilmu Allah Ta'ala sebelum maujud. Ini semua kita nak kenal, lebih dekat siapa dia Allah Ta'ala dengan sifat-sifat itu, menunjukkan kehebatan dia yang sangat dahsyat. Kehebatan Allah Ta'ala yang sangat dahsyat, yang tidak sahaja diderhakai, yang sewajib diberikan ketaatan. Itulah Allah Ta'ala yang maha hebat. Allah. Unan wayat tali'u ala hawajisid dhamair wa harakatil khawatiri wa khafiyatis sarair bi ilmin qadimin azaliyin lam yazal mausufan bihi fil azalil azali la bi ilmin mutajaddidin hasilin bi zatihi bil hulul wal intiqal. Dan melihat Allah Ta'ala pula, ni bahas sifat apa? Itina, sifat basar Allah Ta'ala.
dan melihat Allah Ta'ala dan mengetahui ia atas cita-cita lintasan. Dia panggil dhamair hawajis. Hajis, hawajis. Segala lintasan hati kita tu. Semua dalam ilmu Allah Ta'ala. Jadi bila Allah Ta'ala mengetahui, dia pandang, dia tahu, tu kita kena jagalah. Orang yang menyedari, dia takkan membuat benda yang Tuhan larang. Bila dia buat, sebenarnya dia tenggelam dalam ghaflah, kelalaian. Sebab lalai adalah musuh yang sangat bahaya. Kita kena lalai je, bersorak iblis dan sebab tu bila orang lalai kan, satu saat dia lalai je, syaitan urung dia macam lalat urung bangkai. Itu satu saat. Kalau hati tak jalan zikir je, itu ditajalikan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kata sallallahu alaihi. Ya, dalam suluk anak muridku lupa satu saat aja aku tengok berderu syaitan datang. Itu satu saat. Kalau 1 jam, kalau penuh 24 jam langsung tak ingat. Ya. Telah dikepung, dia tutup batin hati dia untuk menghadap Tuhan habis. Allah. Dan mengetahui akan cita-cita lintasan dalam hati kita. Sebab benda dia kena muhasabah. Kalau naik atas dia muraqabah. Cari tempat yang baik. Apa dia? Kalau kita hari-hari, ke rumah kita malam. Sebab tu dalam hadis Mukhtarul Ahadis, kalau kita buat rumah, Rasulullah SAW suruh buat satu bilik khalwah. Bilik kecil. Tok Guru di Kelantan, di Pondok Petani banyak, semua dia ada. Tok Guru tu punya bilik, sampai dia mati seorang tak masuk. Bini dia pun tak masuk. Habis dia mengajar, dia masuk bilik, dia kunci. Tu dia main kontak dia dengan bau lazat. Sebab itu ibadat, kita seorang je. Datuk Senehon lagi pula, dia gali kubur sana. Datuk pergi Kelantan dekat Pondok Senehon kan, Datuk Senehon. Dia buat kubur lah. Kadang-kadang ihya banyaklah ulama dulu. Bila dia rasa aku kerah hati je, aku masuk dalam kubur. Baca ayat-ayat yang mana orang menyesal dalam kubur kan. Minta Rabbi laula akhartani lah, macam-macam kan. Minta Allah Ta'ala kembalikan balik kepada dunia lah. Dan seumpama supaya apa? Hati tu dapat diketuk balik. Dengan ingatkan mati tu, hati akan jadi lembut. Itu dahsyat ya. Ni kalau masuk kubur, dah letak kubur, dia cabut lagi. Macam dia tak masuk bawah. Ini bukan lalu, masuk dalam je. Tunggu masa je, seorang-seorang jalan. Yang lahat dah tunggu itu. Dan mengetahui atas cita-cita lintasan hati kita. Cuma dalam ilmu Tuhan. Dan mengetahui ia akan segala gerak cita-cita yang di dalam hati kita. Hamba tadi. Oleh kerana Allah Ta'ala tahu, maknanya apa? Jangan sekali-kali kita terlintas benda yang mendatangkan murka Tuhan. Itu maksudnya. Sebab Abang Mursyid kita pesan, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Dia kata, kau jangan cuba berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Dia punya cakap pun serun dengar. Jangan kau berani-berani nak lupakan Allah Ta'ala. Sebab lupakan Tuhan habis. Kemudian Allah Ta'ala mengetahui yang demikian itu dengan ilmunya yang qadim, ilmu yang sedia kala, yang tidak terlindung dengan apa, yang azali, sedia, sentiasa dan bersifat dengan dia di dalam man azalul azali, yang di dalam ilmu Allah Ta'ala yang qadim, lagi azali, iaitulah yang tiada berubah-ubah. Ilmu kita berubah tak? Berubah. Ada ilmu kejap-kejap dah hilang, kadang lupa kan. Betul tak? Tak ingat macam-macam dia berlaku. Itu ilmu kita baru. Ilmu Allah Ta'ala dia tak berubah, tetap dengan kesempurnaan dia, sedia dan kekal selama-lamanya. Itulah kehebatan ilmu Allah Ta'ala. Yang kita nak pasangkan bukan sekadar akidah, disuruh kita memerhatikan tiap-tiap saat. Rasakan ilmu, kita duduk dalam ta'alluq ilmu Tuhan. Di mana kita berjalan terasa dalam ilmu Tuhan, dalam pandangan Allah dan seterusnya. Barulah dia punya hati boleh jinak dengan Allah Ta'ala. Lazat tuan-tuan dia dapat, kata buka tu, masya-Allah. Allah majalna. Iaitu yang tiada berubah-ubah, bukan dengan ilmu yang baru. Ilmu baru asal dia apa? Al-jahlu, jahil. Belajar, letih sikit. Lepas tu dah tua, ingat pula, lupa. Kadang teruk lagi nyanyuk terus. Yang hasil dia di dalam zatnya yang maha tinggi, tempati oleh ilmu yang baru itu, dan berpindah-pindah ilmu kepada yang lain, kepada zatnya, itu yang barulah.
Adapun zat Allah Ta'ala tak, dia tak ada mengalami tagayyur, perubahan, tak ada, dia kekal dengan kesempurnaan dia. Allah. Yang keempat ni al-iradah. Keempat, al-iradah. Artinya apa? Adalah Ta'ala tu menjadi akan segala alam ini dengan kehendak. Iradah itu mana sifat berkehendak. Ya, kehendak Allah Ta'ala. Kehendak di sini bukan makna yahtaj, berhajat tak. Kehendak dengan mana taksis, menentu. Ya. Kalau kehendak dengan mana berhajat, itu tak boleh, itu sifat makhluk. Siapa yang tingkat itu kufur dia. Dia mensabitkan kelemahan bagi Allah Ta'ala. Ya, Tuhan tidak berkehendak dengan mana berhajat tak. Dia tempat dihajati, bukan dia berhajat. Ya, Allahu Samad. Allahu Samad. Sebab tu keluar Allah ni besar. 3 kali baca mendapati pahala satu Quran. Ya. Ada puak-puak Wahabi kata apa? Apa baca sifat 20, keluar Allah cukup. Betul? Keluar Allah cukup. Takut engkau tak cukup. Keluar Allah. Boleh keluar dalam keluar Allah, dia bukan 20. Ya. Kul kata Allahu Ahad. Bila kata Ahad apa makna? Maujud tak? Maujud. Sifat wujud masuk itu. Wujud Tuhan wujud apa? Wujud zati. Mana wujud yang tidak didahului ketiadaan dan takkan berhabis. Masuk dia, kita bakar masuk itu. Situ dia kata mana 3 sifat masuk. Jadi maknanya apa? Kena dihurai satu-satu dalam keluar lebih daripada itu. Boleh dia. Bayangkan apa? Kebesaran ketuhanan Allah Ta'ala dalam suratul Ikhlas. Ya. Ikhlas hati daripada menyekutukan Allah Ta'ala. Suci tunggal dia. Masya Allah. Dan menjadikan akan segala alam. Alam apa makna? Masih Allah. Lain daripada Ta'ala dipanggil alam. Apa sebab dipanggil alam? Diistiqaq daripada kalimah alamah. Dan ilmu istiqaq alam ni dipanggil apa? Daripada kalimah alamah, tanda. Mana alam semua ni tanda ni. Tanda apa? Keberadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Seolah semua makhluk ni berkata dengan lisanul hal, Allahu mawjudun yattasif bi sifatil kamalat. Laula kazalik lam yujad syai'un minal khalaiq. Ya. Maksudnya alam semua kata Allah mawjud. Sebab apa? Kalau tak sifat itu aku pun tak ada. Jadi keberadaan makhluk ini menjadi alamat, menjadi tanda menyuluh keberadaan Allah zat yang maha sempurna. Sebab tu dalam hikam kata mara'al kaunu lam yashadu fi au indahu aqam. Siapa tengok je makhluk, pandang ke atas, pandang ke bawah, kiri, kanan, semua, hati dia tak karen ke Tuhan, maka butalah mata hati dia. Ya, terlampau terang dalil keberadaan Allah Ta'ala. Ya, Tuhan turunkan 2 tanda je. Satu tanda dibaca Al-Quran, ayat makruah. Satu lagi ayat tanda manzurah yang dilihat. Lihat mana lah? Fa inna ma tuwallu fasamma. Itu murakabahkan ayat. Ahadiyah, ketunggalan. Dia je. Pandang mana dia je. Ya, pandang pokok nampak dia, pandang langit nampak dia, batas bawah kiri kanan 6 pihak 6 jihad semua dia. Fa inna ma tuwallu, di mana kamu pandang. Fasamma di sana wajhullah, wajah Allah. Dia kena jaga tu. Dia kata wajah Allah zat Tuhan di sana belakang. Mana yadullu ala syai'un yadullu ala wujudi. Itu makna wajhullah, satu benda yang menunjuk ke atas kewujudan Allah Ta'ala, maksudnya. Ya. Semua benda itu menunjuk ke atas keberadaan zat Allah Ta'ala. Sebab tak ada satu benda yang terkeluar daripada kudrat dan iradat Allah Ta'ala. Sabda Rasulullah SAW, Masya Allah kan wa malam yasha'lam. Apa yang Tuhan kendak, itu saja berlaku. Apa yang dia tak kendak, takkan berlaku. Jadi apa yang kita nampak, semua menterjemahkan masyiah. Maknanya kehendak iradat Allah Ta'ala. Terang. Ya. Sebab tu ulama sufi kata awalim segala alam ni dipanggil anwarullah. Segala alam ni dipanggil nur Allah Ta'ala. Apa makna nur? Bukan zat Tuhan. Mana benda yang menunjuk, cahaya yang menunjuk keberadaan Allah. Cahaya ni ada kan, dia tunjuk kita boleh baca kitab, kalau padam kan habis tu. Jadi alam ni seolah cahaya yang menunjuk keberadaan Allah, tu maksudnya. Ya. Baru dia dapat tuan-tuan sebab terbuka. Itu sajalah. Ya. Terbuka hijab aja, Masya Allah. Sebab nikmat paling besar bila terangkat hijab. Hijab terangkat, dia berseronok dengan mahbub, kekasih yang dikatakan zat yang wajib wujud. Ya. Selama ni ditambat kasih dengan mungkinan wujud.
makhluk. Ya, ini tambah kasih dengan Khalik, masya-Allah. Minta Allah buka hijab. Jangan buka hijab, kena paling hati pada makhluk. Baca doa, Allahumma ja'alna min ahli tajar. Dan jadikan kami orang yang ahli tajarrub, yang hati dia ketunggalan, sunyi daripada yang lain. Ya, wajzib qulubana, itu minta Tuhan sentap. Wajzib tu jazbah tu. Wajzib qulubana, ya Allah sentaplah daripada hati kami. Wajzib qulubana anin nazar, daripada memandang-mandang makhluk ni, wasukun tertambat, terdiam, jam dengan makhluk. Oh, minta Tuhan sentap. Sampai bila dia sentap? Hatta yang kashifalana anwarul muraqabah, sehingga terpancarnya nur muraqabah wal musyahadah. Dah tampak tu habis, terbuka je nur tu habis, dahsyatnya. Oh, tak ada nak cerita tentang punya nikmat lazat dia habis. Itulah nikmat sebenar-benarnya. Ya, wa itmamun naim bin nazar ila wajhil karim. Nikmat pada sempurna bila dibukakan rohani kamu dapat menghadap ke hadirat Allah Taala. Dan adalah Ta'ala menjadikan akan segala alam ini dengan apa? Kehendaknya. Maksud semua terikat dengan masyiah kehendak Ta'ala. Ya, dengan ikhtiarnya dan dengan qasadnya, tiada dengan tergagah. Mana Ta'ala jadi itu dengan pilihan dia, bukan dipaksa. Kerana iradat Allah Ta'ala takluk, ia akan segala mungkin. Ya. Iradat Allah Ta'ala, sifat iradah dia ni bertakluk, mana berperanan. Ya, kalau bahasa kita, dia peranan dia apa? Dengan segala makhluk. Apa peranan di sini? Ialah taksis, menentu. Dengan sekira-kira menentu. Itu taswir dia. Dengan sekira menentu, ia Ta'ala akan dia mungkin. Daripada apa? Adamun. Daripada adam ketiadaan. Ain. Dengan alif. Alif Nabi Adam. Adamun ketiadaan kepada wujudin. Kepada wujud. Daripada wujud pula, ilal adam. Daripada tak ada kepada ada. Dah ada pula, dia mati balik. Semua urusan taksis iradat Allah Ta'ala. Ya. Yang terang tentang. Dan segala sifat yang harus bagi mungkin itu, semua dalam taksis iradat. Yang ditentukan dengan sifatnya. Apa? Kayanya. Ya. Kaya, fakir, miskin, sehat, senang, semua tu. Kepada sifat fakir. Daripada sifat fakir kepada sifat kaya, Tuhan bagi dia. Ya. Semua tu ada penentuan Allah Ta'ala. Dan barang siapa, dan barang sebagian daripada segala sifat yang berlawanan. Sebab iradat ditaksis pada apa? Mumkinat mutaqabilat, benda yang berlawanan. Ya, ditaksis satu bi ba'di ma yajuzu 'alal mungkin. Setengah daripada benda yang harus. Apa benda maksud benda harus? Setengah benda mutaqabilat yang berlawan, gerak, diam. Maka Tuhan tentu satulah. Kalau orang tanya kita, tak boleh ke Tuhan kata dalam masa yang sama benda tu Tuhan jadikan gerak pun dia, diam pun dia. Macam nak jawab tuan? Jangan kata tak boleh belakang. Ya. Boleh tak Allah jadikan anak dah kuasa besar Tuhan kan? Dia boleh tak jadi anak bagi dia? Itu kena faham takluk sifat. Al-qudrat wal iradah muta'alliqatani bi jami'in mumkinat. Kudrat iradat, peranan dia adalah pada benda harus saja. Dia tak takluk pada benda wajib. Dia tak takluk pada benda mustahil. Itu maksud ini. Telinga kita ni, peranan dia apa takluk dia? Mendengar. Mata takluk dia apa? Melihat. Maka mata kalau tak, mata awak ni tak boleh mendengar ke? Kita pergi jumpa doktor, cek mata. Doktor kata apa pasal mata? Mata saya ni tak boleh mendengar lah doktor. Doktor kata kau dah gila. Ya. Mata takkan dikata lemah bila dia tak boleh mendengar. Sebab tu bukan takluk dia. Begitu juga telinga takkan dikatakan bermasalah kalau dia tak boleh melihat. Telinga bukan peranan dia melihat, peranan dia mendengar. Itulah kudrat iradat dia takluk pada benda harus je. Ada pun berhimpun satu masa benda itu minal mustahilat, benda mustahil. Anak bagi Allah benda mustahil, maka kudrat tak takluk benda mustahil. Itu jawab dia. Ya. Kalau orang tanya kita, boleh tak Allah jadikan anak bagi dia? Kita tanya, anak bagi Tuhan apa hukum? Boleh pusing-pusing, kau itu mu tak tahu, mana nak tanya. Buat soalan biar reti sikit. Kan? Biar reti buat soalan. Mana dia tanya benda tu benda mustahil, mana dia takluk, dia tak takluk pada mustahil. Bila bukan tempat takluk dia, tidak dikatakan lemah. Itu maknanya apa? Kita jadikan akidah, dan itulah yang dituntut oleh Al-Quran supaya kita berakidah sedemikian. Mana semua tu kullum min indillah. Cuma hikmat dia pula
Tuan bagi tu adalah kan. Mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'ak asyhadaka qahra. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaik. Jadi dalam i'ta' wal man'i, dalam tuan ulu dia tarik sebenarnya apa tu? Dia nak kenalkan kita dengan dia. Mata a'ta' kita kurniaan nikmat itu macam-macam tak boleh hingga kan. Sebenarnya apa tu? Dia nak tayang kita albir, nama dia. Ya, asyhadaka birrah. Supaya kamu musyahadah ibadat dia. Diguna dengan apa syahadah, syuhud. Supaya kamu sentiasa musyahadah akan albir nama Tuhan yang membuat ihsan kepada makhluk. Semua dia. Jangan kita makan, kita minum, kita pakai, kita guna nikmat, melainkan kita pandang ini minallah dari Ta'ala. Itu benda tu adab. Ya, ini siap lupa baca bismillah orang kan, setengah pinggan. Lupa baca. Allah akhir. Wah, pula dia baca. Ya. Wa mata mana'at, bila dia sekat nak. Orang sihat kita sakit contohnya. Orang dapat, dia tak dapat. Apa sebenarnya hikmat? Asyhadaka qahra. Dia nak suruh kita syuhud, pandang akan nama dia Al-Qahhar, yang Maha Keras. Dia kata ganap. Dia kata tak dapat, tak capah tak boleh bagi kita. Dia kata dapat, tak seorang boleh sekat. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Ikut zalika muta'arifun ilaih. Dua-dua keadaan dia beri, dia tarik, sebenarnya dia nak ta'arufkan kita. Jadi kalau dia beri, dia tarik, kita tak dapat ta'aruf dengan dia, bermakna kita sudah jauh gagal kita. Jauh salah kita. Ya. Kita mesti dapat makrifat dan ta'aruf dengan Ta'ala dalam dia urut ataupun dia tarik. Itu sebenarnya hikmat dia lah. Ya. Dia benda ni mudah nak pandang dengan apa? Bila terang. Ya. Apa lampu suruh dia? Zikir. Dia tak ada benda lain lagi lah. Tapi zikir syarat. Zikir syarat dia besar apa? Hudur qalbi ma'allah. Kita zikir tu hati mesti hadir ke Tuhan. Jangan dizikir Allah. Betul zikir tasbih punya. Zikir. Itu bilang tasbih bukan zikir kan. Ya. Hudur hati ma'allah. Ya, tasbih dia jalan, dalam pun jalan. Boleh cantik. Ya, sebab zikir itu dipanggil nur, kan? Alaika bitaqwallah fa innahu jima'u kullil khair. Wa alaika bizikrillah wa tilawati kitabi fa innahu nurun lak. Al-hadis. Lazimlah kamu membentuk sifat takwa. Sifat takwa ni menghimpunkan segala kebajikan dunia akhirat. Ya, duduk bertakwa. Kalau tak ada takwa, jangan harap dia dapat kebajikan dunia akhirat. Satu. Kemudian lazimlah kamu zikir dan membaca kitab Allah. Quran kena banyak baca. Ya, sebab apa? Dia nur bagi kamu. Nurun lak. Bila nur ada, terang. Bila terang ada, senang tak berjalan? Senang. Dia buat kereta terang, puas. Sedap nak speed kan. Begitulah hati bila terang dengan nur zikir, dia berjalan tu, mi'raj hati ke Tuhan tu cepat. Pum. Oh, lazat nikmat dia. Sebab dalam Iqazul Himam, Ibn Ajibah kata Al-Hasani, pusing balik perbahasan Zubi ni apa? Zikir kena banyak. Tapi zikir dengan sungguh adab juga, insyaAllah. Cepat, dia akan cepat proses dia. Nak cepat lagi, adab tepat lagi, masuk sudu. Tak kena cepat. Dia adab dia semua, makan jaga, semua jaga, pemandangan, jaga. Waktu dia tembak lagi cepat terbuka. Ya. Itu antara apa? Cara untuk membersihkan dalaman dan supaya dia terang, bila terang mudah memandang. Ya, maka kesedapan banyak, ada sedap dengar, ada sedap makan, ada sedap paling besar sedap memandang. Nikmat memandang. Ya. Wa liman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun dengan makam ketuhanan ini tadi dua surga. Akhirat satu, di dunia itu. Itulah dapat melihat dengan basirah mata hati dia dimukasyafahkan oleh Ta'ala. Sentiasa dia memandang hadrat Allah Ta'ala. Habis. Kemudian wa annahu ta'ala muridun lil kainat mudabbirun lil hadisat fala yajri bil mulki wal malakut ya qalilun aw kasirun saghirun aw kabirun khairun aw syarrun naf'un aw darrun imanun aw kufrun murfanun aw nakrun fawzun aw khusranun ziyadatun aw nuqsun ta'atun aw isyanun illa bi iradati wa qada'ih wa qudrati wa hikmatih wa masyiatih fa ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Ini akan datanglah dibincang. Ya, dia mendetailkan lagi fokus ta'aluk iradah Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin